Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishraq Izzat bin Ali yang bernombor metrik 060075 akan memberikan ulasan ceramah Dr. Rozaimi yang bertajuk Allah di mana. Dalam video ceramahnya dijawab soalan Allah di mana itu dengan 3 pandangan, yang mana pandangan pertama, Allah wujud, tak bertempat. Allah di langit. Asy'ariyah mengatakan kita boleh melihat Tuhan di hari kiamat. Jadinya di sini wujud khilaf antara para ulama dalam membahas dan menjawab persoalan ini. Umat Islam berbeza pandangan dalam hal ini. Namun sepatutnya ahli sunnah wal jamaah tidak terkeliru kerana kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan. Kita lihat pandangan pertama yang dikemukakan Dr. Rozaimi, iaitu Allah wujud tiada tempat. Pandangan ini dikemukakan juga oleh Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Absad, yang mengatakan bahawa Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Dia ada sebelum menciptakan segala makhluk. Dia ada sebelum ada tempat, sebelum segala ciptaan, sebelum segala sesuatu. Beliau juga mengatakan lagi bahawa dia, iaitu Allah, pencipta segala sesuatu. Maknanya segala apa yang ada selain daripada dirinya adalah ciptaannya, dan dia tidak diciptakan. Dia lah pencipta segala sesuatu yang ada. Yang kedua, Al-Imam Fakhruddin Ibnu Asakir, di mana beliau berpegang dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam risalah akidahnya mengatakan Allah ada sebelum ciptaan, tidak ada baginya sebelum dan sesudah, atas dan bawah, kanan dan kiri, depan dan belakang, keseluruhan dan bahagian-bahagiannya. Tidak boleh dikatakan bila adanya, di mana dia dan bagaimana dia. Dia ada tanpa tempat. Lalu bagaimana pula mengenai pertanyaan Rasulullah kepada seorang jariyah, iaitu hamba perempuan. Baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, di mana Allah? Kemudian jariyah tersebut menjawab, di langit. Kemudian baginda bertanya lagi, siapakah aku? Jariyah tersebut menjawab, engkau adalah Rasulullah. Lalu beliau bersabda, merdekakanlah ia, kerana sesungguhnya dia orang yang mukmin, iaitu orang yang beriman. Hadis ini merujuk kepada pandangan kedua yang dikemukakan oleh Dr. Rozaimi, iaitu Allah di langit. Imam Nawawi dalam syarahan hadis, dalam syarahnya terhadap hadis ini mengatakan perkataan di mana Allah adalah pertanyaan tentang darjat dan darjat kedudukan Allah SWT, bukan mengenai tempatnya. Ya, aina Allah? Di mana Allah? Berarti, apakah etikat kamu tentang keagungan Allah SWT? Manakala jawapannya Allah di langit, mempunyai makna bahawa darjat dan kedudukan Allah SWT sangatlah tinggi. Tidak boleh diyakini bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada budak perempuan tersebut tentang tempat di mana Allah SWT. Juga tidak boleh diyakini bahawa budak perempuan itu bermaksud Allah SWT mendiami langit. Ketika seseorang berdoa, ia akan menghadap ke langit. Lalu begitu juga ketika seseorang hendak solat, ia akan menghadap ke arah Kaabah. Ia tidak bererti Allah turun di langit. Sama halnya ketika kita semayang, kita solat, tidak bererti bahawa kita menghadap ke arah Kaabah, Allah berada di arah itu. Demikian juga menghadapnya orang ke langit ketika berdoa, kerana langit adalah kiblat untuk berdoa. Yang terakhir, pandangan yang ketiga, iaitu Asy'ariyah mengatakan kita boleh lihat Allah di hari akhirat. Antara dalil yang paling jelas lagi nyata ialah firman Allah SWT, yang mana ia diambil dari firman Allah Taala daripada surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, yang bermaksud pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Yang kedua pula daripada Suhaib radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW membaca surah Yunus ini lalu bersabda, yang membawa maksud apabila seorang ahli syurga memasuki syurga, Allah
berfirman, apakah kamu ingin aku tambahkan lagi nikmat kepadamu? Mereka menjawab, tidakkah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Tidakkah engkau telah masukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada api neraka? Lalu Allah SWT membuka hijab dan menampakkan dirinya, dan tidaklah mereka itu diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai berbanding nikmat melihat Tuhan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim 181 dan Sunan Ibnu Majah 187. Okey, kesimpulan yang dapat diberi, ketiga-tiga pandangan ini adalah daripada pandangan yang sahih, daripada sanad yang kuat. Cuma yang membezakannya adalah cara pemahaman, cara memahami pandangan tersebut. Ada tiga pandangan. Allah wujud tidak bertempat, Allah berada di langit. Asy'ariyah kata kita boleh melihat Allah di hari akhirat. Allah wujud tak bertempat. Itu betul kerana itu adalah sifat Allah. Allah wujud tanpa tempat. Kalau Allah wujud dengan adanya tempat, Allah itu wujud bertempat, maknanya katanya Allah itu samalah dengan makhluknya. Makhluknya bertempat, dia juga bertempat. Sedangkan tempat itu adalah ciptaannya. Allah wujud sebelum ada sesuatu. Allah wujud sebelum ada sesuatu, maknanya setiap sesuatu yang ada selepasnya itu adalah ciptaannya. Ini katakan sini, tempat itu juga ciptaannya. Tempat, masa, makhluk, semua benda selain dirinya adalah ciptaannya. Mana mungkin Allah disandarkan dengan ciptaannya sendiri. Yang kedua, Allah di langit, Allah ataupun Allah di arash. Okey, pandangan ini dikemukakan juga, dijawab juga oleh Imam 4 mazhab. Mereka mengatakan Allah di arash, kedudukannya di arash, yang mana ulama-ulama menafsirkan kedudukan Allah di arash itu menunjukkan bahawa darjat Allah, kedudukan Allah itu sangat tinggi. Bukan bermakna tempat Allah itu dekat langit, tak, Allah di langit, maknanya kedudukan Allah itu sangat tinggi. Dan yang ketiga, Asy'ariyah kata kita boleh melihat Allah di hari akhirat. Ini diambil daripada Al-Quran, yang mana sumber yang sahih, mana dalam Al-Quran Allah telah sebut orang Islam beriman boleh melihat dirinya di syurga nanti. Itu tidak mustahil bagi Allah, kerana ia tidak mustahil bagi Allah atas kehendak dirinya sendiri. Dan mana kata kat sini, kita wajib beriman bahawa Allah itu wujud tidak bertempat. Allah itu ada sebelum adanya sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang ada selain daripada selepas daripada dirinya, segala sesuatu selain daripada dirinya adalah ciptaannya. Dan kita wajib percaya bahawa Allah itu tidak memerlukan pada sesuatu, kerana sifat Allah itu adalah berdiri dengan sendirinya.